Bersama dalam segmen Enak Rasa, segmen yang sering ditunggu-tunggu dan diminati ramai ni sebenarnya, bersama dengan penunjuk cara kita Yang Mulia Hajah Faridah Haji Muhammad Taufik yang sekarang berada di talian. Terus kita sapa beliau. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ni Puan? Apa khabar di sana? Alhamdulillah. Kita ni di Alhamdulillah. studio sehat Dan apa walafiat. khabar penyampai berdua? Syukur. Alhamdulillah kami berdua Apa sihat. khabar penyampai berdua? Alhamdulillah sihat. Lawa warna hijau. Alhamdulillah. Memang ini sebagai menghias mata Ketania dengan warna kehijauan, warna alam kan ni. Baik, okey, kalau cikgu sendiri, kalau puan sendiri, apa khabar pagi ni? Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Sihat walafiat. Ceria-ceria selalu sebab patutlah menggunakan warna biru. Warna biru ni ada makna ya. Berserta dengan warna berun merah. Warna biru apabila orang memandang Ketani, ianya sejuk saja mata memandang bagai air laut yang sedang mengalir tenang. Jangan waktu tsunami lah. Patutlah rasa mata saya basah ni, rupanya ada air laut di seberang sana. Itulah kan pengertian warnanya. Baik, dan ya, Cikgu Hajah. Pavlova ya. Hari ini saya akan membawa resepi pavlova. Ya. Mungkin dapat ceritakan sedikit ataupun dapat introduce sedikit mengenai dengan pavlova ini. Mungkin dari mana asalnya menu ataupun resep pavlova ini. Ya, dan mungkin dapat kita kongsikan bersama. Kalau saya sendiri terus terang saya masih terasa asinglah dengan pavlova ini. Jadi bilakah ia sesuai untuk dinikmati? Silakan. Ya, baiklah Is dan Hani. Sebenarnya pavlova ni adalah bukannya berasal daripada negeri Melayu. Ianya berasal daripada New Zealand. Dan nama pavlova ni mengambil sempena nama seorang penari ballet, penari ballerina yang bernama Anna Pavlova. Kenapa diambil daripada sempena nama Anna Pavlova? Sebabnya penarian ni telah pun menjelajah during ia punya tour, membuat persembahan di Australia dan New Zealand pada tahun 1920. Jadi sebab ia telah pun mengharumkan nama New Zealand, jadi bagi menghormati beliau, nama pavlova itu diambil dan diolahkan menjadi seperti ia dikira cookiesnya, biskut pavlova. Dan kenapa ianya manis? Semanis penarinya dan secantik penarinya. Rupanya. Jadi Hani sebetulnya ia kalau ia dalam kategori biskut, jadi mungkin kurang sesuai untuk dijadikan sebagai penyuci mulut ya. Bagaimana tu, Puan? Ya, sebenarnya pavlova ni bukan untuk ia boleh juga dimakan saja seperti itu, kan kanak-kanak kalau sekiranya tetapi jangan terlampau banyak. Kalau untuk kanak-kanak ianya akan lagi membuat aktif Kalau seperti anak autism, ianya akan kalau terlalu banyak memakan manis, jadi akan terlalu aktif, hyperaktif. Tetapi ianya sesuai dimakan untuk dessert atau selepas makan tengah hari makan yang berat, ataupun tetapi selalunya ianya dihidangkan sewaktu open house, buffet, makan malam. Kalau dinner, candlelight dinner, bagi sekiranya pasangan yang mengenali sama sekali, ataupun makan malam bersama keluarga, ianya sebagai pemanis mulut. Sebabnya kenapa saya mengatakan pemanis mulut? Ianya di atasnya digabungkan dengan krim. Krim yang ada diletakkan buah-buah yang masam. Jadi gabungan masam dengan manis ianya amat sesuai. Selepas kita ni makan malam, makan yang berminyak kadang-kadang kan agak muak. Jadi kita ni bila makan pencuci mulut pavlova, ianya ada rasa buah-buahan, ada rasa manis, ada rasa masam.
Oh, begitu. Jadi ianya rasa manis dan juga rasa masam. Tapi ni ya Puan, selalunya kalau Puan ada di pagi-pagi bersama dengan program Enak Rasa, selalunya Puan akan mengongsikan mengenai dengan kuih-muih tradisi negara kita seperti yang pernah kita tonton ini, bingka beras, talam jagung, penyaram dan sebagainya. Jadi ingin kita tahu ni, kenapa Puan memilih pavlova, satu makanan dari negara New Zealand tadi untuk hari ini? Okey, baiklah. Kita ni semua sekali peminat di luar sana, yang di studio juga. Kita ni tahu pada masa ni disebabkan COVID-19, jadi banyak perjalanan dan keluar daripada rumah itu amat terhad. Terutama sekali kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun yang belum mengambil vaksin, amat terhad kan untuk keluar. Jadi dengan kita ni membuatkan pavlova ni, jadinya mereka tidak akan merindui untuk keluar. Tetapi indung diorang, kakak diorang, nini diorang membuatkan pavlova, mereka boleh merasanya di rumah. Dan terasa suasana itu, kita ni boleh buat suasana rumah itu macam restoran. Kan? Betul. Dan semestinya kita ni kan keluar rumah untuk mendapatkan makan yang enak. Tetapi di rumah kalau kita ni membuat sendiri pavlova, walaupun kita ni tidak pergi ke luar negeri, tetapi kita ni bawa makanan daripada luar negeri itu ke dalam rumah tangga kita ni. Selain itu untuk mengeratkan silaturahim antara keluarga, antara adik-beradik, antara ibu dan anak, dan yang mereka boleh menjadikan ianya satu aktiviti untuk buat anak-anak ataupun keluarga membuat pavlova, lagi mengeratkan silaturahim dan kasih sayang sama keluarga. Betul sekali. Itu cara-cara kita ni untuk mempelbagaikan lagi cita rasa kita ni, bukan saja kita ni expose diri kita ni itu dengan cita rasa tempatan kita ni, tapi juga cita rasa dari luar. Dan apa yang kita ni tahu juga, pavlova ini adalah satu menjadi keusahawanan, bidang keusahawanan untuk peniaga-peniaga makanan di negara kita mempelbagaikan perniagaan mereka. Betul. Baik, untuk seterusnya Hani, kita serahkan. Dan ianya juga ianya juga boleh dijadikan untuk hari jadi anak-anak. Tidak semestinya kita ni menempah di luar, tetapi kita ni boleh membuatnya untuk anak-anak, untuk ibu bapa, kadang untuk orang yang berumur sudah, orang tua kita ni pun boleh mencuba. Sebab pavlova ni memang sedap rasanya. Jadi sedap tak sedap nanti kita akan mengetahui apakah bahan-bahannya ataupun cara pengolahan pavlova ini. Untuk berikutnya kita serahkan kepada Puan Haja Faridah untuk menunjuk cara mengenai dengan pembuatan pavlova ini. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Tambah segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai peminat, pagi ceria mestilah semangat. Baiklah, saya akan mengongsikan hari ini dengan bahan-bahan pavlova. Bahan-bahannya 4 biji putih telur, 220 gram gula halus, 1 sudu kecil esen vanila, setengah sudu besar ataupun setengah sudu makan tepung jagung, apa saja jenis tepung jagung ya. 1 sudu kecil cuka, dan bahan-bahan krim untuk topping pavlova, 200 gram fresh cream. Saya selalu menggunakan Redman. 50 gram cream cheese, 50 ml susu manis. Cara-cara membuat meringue pavlova. Putar putih telur sampai soft peak. Masukkan gula halus dan putar sampai jadi meringue. Okey, masukkan esen vanila, tepung jagung dan cuka. Apabila kita ni memutar putih telur sampai soft peak itu, kita ni masukkan gula halus dan putar menjadi meringue. Ianya hendaklah apabila hendak mengetahui bagaimana ianya menjadi meringue, apabila kita terbalikkan, adunan itu tidak akan jatuh daripada dia tidak akan jatuh daripada tempat membuat adunan itu.
Jadi masukkan esen vanila, tepung jagung dan cuka. Putar sekejap ataupun sebentar saja asal sebati, jangan diputar lama. Ya. Selepas kita diputar, hendaklah adunan menggunakan spatula dan dikaup ataupun digaul sehingga sebati. Seperti yang kita nampak visual di sana, ya. Itulah ketan itu ianya telah pun menjadi pekat yang putih telur dengan gula tu. Jadi kita ni masukkan di sana cuka, vanila, tepung jagung, kemudian kita ni putarkan sekejap asal saja ianya sebati kan. Ya. Okey, lepas tu dikaup kan menggunakan spatula sehingga sebati. Kemudian kita ni masukkan ke dalam piping bag dan bentuk mengikut kesukaan masing-masing. Apa saja bentuk, sama ada bentuk kecil. Kalau kita hendak membuatkan bentuk yang besar untuk hari jadi, kita ni boleh membuat bentuk yang besar. Kemudian bakar pada suhu 130 hingga 150 centigrade dalam masa lebih kurang 1 jam. Tergantung pada suhu api oven ya. Okey, bahan-bahan dan cara-cara untuk membuat fresh cream. Fresh cream hendaklah diputar di mangkuk lain sehingga bertanduk ataupun diterbalikkan tidak jatuh ya. Kemudian putar cream cheese dan susu manis di mangkuk yang lain sehingga lembut. Kemudian dituang ke dalam mangkuk fresh cream dan putar sebati. Adunan yang sudah siap untuk digunakan apabila pavlova telah pun masak, barulah ketan ni hias di atasnya. Yang ni pada visual tu kita ni nampak cream cheese saya potong dadu, kemudian dimasukkan susu manis dan diputar. Ia tidak boleh digabungkan sekali tu sebabnya apabila kalau fresh cream atau ketan digabung sekaligus bersama cream cheese, ianya indahkan naik. Jadi haruslah fresh cream dahulu diputar, selepas itu sudah ianya kembang dan naik, pekat dan bertanduk, barulah ketan diputar cream cheese bersama susu manis satu. Ianya agak lembut kan, ketan ni nampak di visual, ianya lembut. Kemudian ketan ni masukkan adunan cream cheese ke dalam adunan fresh cream. Kalau sekiranya bis kita di luar sana, peminat-peminat hendak meletakkan lemon juice, satu sudu kecil ataupun kalau satu ataupun 1/2 sudu kecil pun boleh. Lemon juice ni perahan air lemon. Boleh diletakkan agar ianya mengambil supaya ketan ni tidak muak. Kita tidak muak memakan fresh creamnya. Ya, itulah pavlova yang telah pun masak. Untuk mengetahui ianya macam mana ianya sudah masak, ia agak keras sedikit, tetapi pintu oven dibuka sedikit. Jangan terus dikeluarkan, dibuka sedikit. Biarkan angin yang daripada luar itu menyejukkan dan ianya akan pandai keras sendiri. Pada masa ini ketan itu setengah meletakkan krim dan dihias dengan buah kiwi dan anggur, boleh juga strawberry. Apabila kita ni letak strawberry agak mahal harganya. Jadi bagi yang untuk mengikut kemampuan mereka, jadinya bolehlah kita ni gunakan kiwi dan buah anggur. Itu dia. Caranya agak mudah juga. Ya, kalau kita ni tahu bahan-bahan yang disediakan. Begitu mudah. Ya kah? Mudah. Tapi sebenarnya apa yang saya ketahui ni daripada orang yang pernah mencuba membuat pavlova ini, mereka katakan yang membuat pavlova ini sebenarnya salah satu salah satu kuih yang cerewet untuk dibuat kerana apa? Ia senang pecah. Betul tu puan. Senang pecah. Putih telurnya dan sebagainya tu. Jadi macam mana tu untuk mengelakkan dia senang daripada pecah? Okey. Bagi saya sebenarnya membuat pavlova adalah
paling senang. Anak-anak kecil yang berumur 5 tahun, 6 tahun, kalau diajarkan malah boleh. Mungkin mereka mengatakan senang pecah sebab adunannya tu tidak betul-betul seperti saya katakan. Putih telur hendaklah sehingga soft peak. Soft peak ni kita ni nampak ianya agak memutih sedikit kan. Jadi bila diangkat mixer itu nampak tergantung. Kemudian baru kita ni letakkan gula. Sebabnya kalau adunan putih telur dengan gula itu tidak betul-betul pekat apabila kita ni terbalikkan, ia masih lagi orang bergagar ke kiri dan ke kanan. Sebab itulah diorang punya kebanyakan adunan pavlova atau senang pecah, kadang-kadang lambat masak dan cantik. Dan kenapa saya meletakkan cuka juga? Cuka adalah untuk mengkilatkan adunan ketan itu dan tepung jagung itu untuk merapuhkan. Okey, jadi itu adalah walaupun ketan ni orang ketan ni pegang dan dia paskan ia dah pecah tu. Ia dipegang keras, tetapi apabila dimakan ia lembut. Itu barulah pavlova yang betul-betul mengikut ia punya kiraan dan adunan yang betul. Jadi dalam kita ni membuat pavlova itu kita ni tidak boleh terburu-buru. Kita ni harus mengikuti segala ukuran, segala masak. Sukatannya mesti betul lah. Ya. Jadi ia sesuai pavlova ini disimpan di mana tu sebetulnya yang lebih supaya lebih awet lagi lah. Okey. Kita ni boleh membuat ia punya biskut pavlova ni sebelum diletak krim. Boleh dibuat awal, seminggu, 2 minggu, 3 minggu dan diletak ke dalam adunan kedap udara. Apabila kita ni hendak menghidangkan, kalau waktu raya kan, jadi baru kita ni buat krimnya. Krimnya bukannya lama. Krimnya sekejap sahaja membuatnya kan. Jadi baru kita ni letakkan krim. Ataupun krimnya kita ni boleh buatkan awal masa pagi itu kita ni buat awal, bila orang datang apa jual, tinggal kita ni letakkan krimnya, letak buahnya, sudah dihidangkan. Jadi amat mudah. Betul. Dan tadi juga Puan ada mengatakan perkataan mereng pavlova, dan mungkin Puan boleh kongsikan bagi yang mungkin keliru, apa perbezaan di antara mereng dan pavlova ini? Mungkin adakah pavlova ini sejenis mereng atau adakah ia sama saja atau bagaimana tu Puan? Okey. Saya menyebutkan pavlova cara membuat mereng. Mereng ni pavlova adalah nama biskut. Membuat mereng artinya telur, gabungan telur, putih telur itu bila diputar dengan gula, ianya menjadi, itu yang dipanggilkan mereng. Bila menjadi putih pekat, itu yang dipanggil mereng tu. Kalau pavlova adalah nama. Nama biskut itu. Rupanya pavlova adalah nama. Seperti apabila kita ni membuat kek ataupun kita ni membuat kek lapis custard pandan, custard pudding, kek lapis pandan, custard pudding. InsyaAllah saya akan mengongsikan resepi ini di masa yang akan datang. Itu lagi sedap. Sebabnya di bawahnya kek pandan, di atasnya puding yang menggunakan mereng telur putih. Mereng ini adalah gabungan putih telur dengan gula. Itu yang dipanggil mereng. Dengar tu penonton, sebenarnya pernah sahabat saya beritahu saya ni. Sahabat saya pernah ke arah ke kafe. Beliau menanyakan, ada pavlova di kafe ni? Sekali penjualnya kata, pavlova nada, mereng ada. Sekali kawan saya ni, pavlova mereng. Ada kaya rupanya pavlova itu adalah nama kepada mereng. Mereng. Rupanya. Dan boleh juga kita sebenarnya bagi diorang. Ya. Diorang mengatakan sebenarnya pavlova kebanyakan orang kata sebab pavlova ni adalah nama daripada Rusia dan New Zealand, orang-orang Rusia. Jadinya mereng, orang mengetahui kalau kebanyakan chef, diorang mengetahui mereng ni adalah
biskut putih telur bercampur gula. Sebab apa tu mereka sampai sekarang mengatakan makan biskut mereng. Sebenarnya mereng adalah pavlova. Okey. Tadi juga Puan ada mengongsikan sebenarnya pavlova ini ada bermacam-macam saiz. Ada saiz yang kecil mengikut cup, ada juga saiz yang sederhana dan ada juga saiz seperti kek. Mungkin boleh Puan kongsikan yang besar. Ya, berapa lama ni sebenarnya tempoh masak menunggu supaya pavlova itu siap dimasak, dibuat mengikut saiz tersebut? Okey, mengikut saiz sebenarnya sekejap saja. Kalau petani membuat itu mungkin lebih kurang penyediaan 30 minit. Tetapi membakar selalunya 1 jam. Kalau yang kecil-kecil itu lebih kurang 30 ke 40 minit sudah ianya sudah masak kan. Kalau selalunya saya akan membuat yang kecil-kecil. Saya akan kuatkan apinya yang awal dalam 150 degree. Jadi apabila saya nampak ianya telah pun naik kembang, kemudian saya akan turunkan apinya kepada di bawah suhu 120 dalam 100, mengikut oven masing-masing. Jadinya kalau petani hendak mencepatkan, petani kuatkan apinya. Bila sudah petani nampak ianya agak naik kembang, barukah petani turunkan. Bila petani turunkan itu bererti untuk memasakkan dalamnya. Begitu juga dengan kuih-kuih yang lain kan. Petani kuatkan dahulu apinya, selepas itu ia naik kembang, kemudian petani turunkan suhu apinya untuk membalancekan ia punya suhu apinya untuk memasakkan yang di dalamnya. Oh, itu dia tips-tips ni jarang dikongsikan ya. Betul. Tips ni jarang dikongsikan. Selalu dalam resepi mereka cuma akan mengatakan 120 ke 130 1 jam. Tetapi kebanyakan peminat saya ataupun pelajar-pelajar saya akan mengatakan, cikgu, oven saya kadang 1 jam sudah. Dia cuma masak-masak. Mengikut oven masing-masing. Kalau oven brandnya Cornell lain, National lain, Baby Beling lain. Jadi ketani mesti mengenali ketani punya oven. Orang tak kenal maka tak cinta. Jadinya mesti ketani mengenali. Mixer ketani dua. Ada orang mengatakan saya memixer dia mau naik-naik. Cikgu mengatakan 7 minit. Tetapi saya mixer 7 minit dia mau naik. Haruslah dilihat. Mesti ketani lihat berapa watt. Kadang-kadang diorang menggunakan mixer atau cuma wattnya dalam 100. Dia kuat. Jadi gunakan yang kuat. Lebih bagus kalau petani menggunakan mixer, hand mixer yang ia punya kelajuannya 250 ataupun 150 yang tinggi menggunakan kelajuan yang tinggi. Sebabnya kalau petani menggunakan yang pakai yang bol itu, kadang-kadang sebelah bawahnya masih lagi putih telur itu cair. Dan tips lagi satu untuk membuat pavlova, saya tidak ada menulis di resepi ni tips ni, telur hendaklah pada suhu bilik sahaja. Jangan dikeluarkan daripada disimpan dalam ice box ataupun peti ais. Ingat putih telur bukan yang daripada peti ais, tetapi hendaklah yang suhu temperature bilik suhu bilik. Jadinya kalau indah putih telur kita punya pavlova itu indah akan naik, indah akan menjadi. Tetapi kalau untuk tips kalau untuk tips fresh cream, kalau untuk fresh cream hendaklah sejuk. Kalau sekali fresh cream di kita indah sejuk, walaupun sampai 2 jam, 3 jam tetap akan cair. Indah akan naik. Jadi paling cantik apabila dikeluarkan daripada ice box, ambil satu besen besi, letak ais. Sudah tu letak lagi ada satu besen untuk mengadun fresh cream. Ketani letak di bawahnya tu ais kan, supaya masa ketani memixer ataupun memutar, ianya tetap sejuk. Pernah saya kongsikan sewaktu bersiar live di RTV ni. Ada pernah ditanya kenapa disimpan itu? Rasanya is masa tu bertanya. Kenapa disimpan ais di bawahnya? Saya mengatakan supaya fresh cream itu tidak jatuh. Ya, betul. Baik, terima kasih ya Puan Hajah di atas perkongsiannya.
cukup menarik sekali dan menambah pengetahuan kita terutama sekali dalam pembuatan pavlova ini. Memandangkan masa kita tidak mencukupi, insya-Allah di lain kesempatan kita akan bersama lagi ya. Insya-Allah nanti boleh juga disampaikan nantinya serangkap pantun. Sebenarnya memang Puan selalu menyampaikan serangkap pantun ni sebagai penutup selalunya. Adakah hari ini? Untuk okey. Pantun mungkin 2 kerat saja. Boleh. Baik, sebelum kita mengakhiri silakan. Bukan pantun, terima kasih daun keladi. Terima kasih daun keladi. Sampai kita jumpa lagi. Insya-Allah. Dan dapat dijawab tu. Di malam hari nyalakan Dian. Terima kasih atas pantun demikian dan segalanya. Ada lagi tambahan tu. Baik, jumpa dan lagi. Dan juga pada peminat di luar sana, peminat di luar sana, resepi bolehlah didapati di IG Rampai Pagi. Akan dikongsikan di sana oleh pihak Rampai Pagi ya. Kalau yang sudah terlepas pandang dan sempat mencatat, teruskan layari Instagram kita. Baiklah Puan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria selalu dan jaga SOP bis kita ya. Ya, insya-Allah Puan Hajah Faridah memang cukup terkenal orangnya sangat ceria sekali dan tidak lokek untuk berkongsi ilmu terutama sekali dalam ilmu masakan dan juga ialah seumpamanya itu tadi pavlova kita bawakan ya. Ia merupakan dalam kategori ataupun keluarga biskut ya sebetulnya. Keluarga biskut dan juga pemanis mulut yang sebenarnya kita ni makan bukannya sebagai satu main course tetapi sebagai satu pemanis mulut selepas memakan makanan yang berbagai-bagai rasa. Dan sebenarnya pemanis mulut ini adalah salah satu cara kita ni untuk menambahkan glukos di dalam badan kita ni untuk mendapatkan tenaga. Baiklah, nampaknya kita ni sudah berada di hujung rancangan ni ya Is. Ya, jadi kita labuhkan Rampai Pagi, Tira Rampai Pagi untuk hari ini. Terima kasih ya di atas kesetiaan kita bersama kami. Jadi kami berdua mewakili seluruh warga kerja Rampai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi. Selamat berhujung minggu, terus menjaga keselamatan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.